daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sa'd, yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wallahu aw 'aliman aw muta'alliman." Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unah, segala isi yang berada di dalam bumi ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dan turut tercela dan dilaknat oleh Allah apa-apa yang berada di atas muka bumi, kecuali orang-orang yang mengingati Allah, kecuali orang-orang yang mengingati Allah, wa ma walahu, dan sesuatu yang dicintai atau mencintai kerana Allah, au aliman, atau orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu, au muta'aliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu daripada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak syukur. Allah masih mendorong kita untuk hadir ke rumah-rumah Allah. Dan sesungguhnya nikmat ini satu hari nanti akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hari ini kita boleh bersama-sama rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita dengan mudah, tidak ada halangan untuk menuju ke rumah-rumah Allah mendirikan salat. Tetapi disebut di dalam hadis daripada Umar bin Khattab, dan disebut di dalam banyak riwayat-riwayat salaf, akan kedatangan hari kiamat dan akan datang kepada manusia zaman-zaman fitnah apabila orang ramai akan meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka justru marilah kita sama marilah kita sama-sama memperbanyakkan tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Sebagaimana yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 32 Hijrah. Qala inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada sesiapa yang dia cintai maupun kepada orang yang dia tidak cintai. Walakin Allah la yu'ti imana illa man yuhibbu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan iman kepada orang-orang yang dia cintai. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama membincangkan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita kepada tuan-tuan dalam kesempatan pada malam ini tentang tajuk mengenali musuh-musuh Allah yang disebut di dalam Al-Quran dan Sirah Nabawiyah. Sebelum kita masuk pada tajuk tersebut, terlebih dahulu saya ingin berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan bahawa sesungguhnya usaha menuntut ilmu dan menambah pengetahuan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebaik-baik ibadah sunat. Dan usaha untuk menuntut ilmu ini adalah merupakan bekalan yang paling berharga bagi seorang muslim di akhir zaman. Walau bagaimanapun para ulama Islam zaman berzaman telah berpesan, hendaklah orang-orang yang mencari ilmu menunjukkan kesungguhan di dalam mendapatkan ilmu dengan cara mencatat ilmu tersebut atau berusaha menghafal apa yang didengari olehnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam kitab kelebihan ilmu dan ahli-ahli ilmu yang dikarang oleh Imam Ibn Abil Bad, ada membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang menyebut bahawa sesungguhnya aku pada zaman Nabi selalu menulis apa yang dicatat, apa yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ramai menegur perbuatan tersebut. Lalu berkata para sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Amr, kamu menulis apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda manusia seperti kita. Baginda berbicara ketika marah, baginda berbicara ketika sedih, dan ada perkataan baginda yang merupakan perkataan manusia biasa. Maka perkara itu dirujuk oleh Abdullah bin Amr bin Al-As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Faqala Rasulullah, uktub, tulislah akan hadis-hadis yang kamu dengar daripada aku. Fa wallahi, demi Allah, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma kharaja minhu illa al-haq, tidaklah keluar apa yang daripada mulut aku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim dengan sanad yang sahih. Para ulama seperti Imam Ibnu Abdul Bar dan disebut oleh Imam Khatib Al-Baghdadi pada kitab mereka Jami' fil Bayan Al-Ilm wa Fadlihi pada himpunan menyebut pada keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, bahawa sesungguhnya adalah merupakan satu perbuatan yang tercela orang-orang yang hadir mendengar majlis ilmu tidak menulis ilmu, kerana itu akan mengakibatkan mereka digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang lalai dan dimasukkan di kalangan orang-orang yang ghafilun, yang ghafil, yang lalai daripada mengingati Allah. Maka justru Nabi SAW diriwayatkan bersabda daripada hadis Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 93 Hijrah. Qala qayyidul ilm bil kitab, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Al-Baghdad, dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ar-Ramahur Murzi, Imam Ramahur Murzi, salah seorang ulama hadis yang paling awal mengarang kitab ilmu hadis. Ramahur Murzi, nama dia Ramahur Murzi. Dia mengarang kitab yang bertajuk Muhaddis Al-Fasil. Muhaddis Al-Fasil. Beliau meninggal dunia pada tahun 360 Hijrah. Di dalam tulisan beliau meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik dengan sanad yang sahih bahawa Nabi SAW memerintahkan ilmu supaya ditulis dengan tulisan. Muslimin dan muslimat rahimahumullah, bahkan para malaikat menulis sebagaimana yang disebut di dalam surah Taha, ilmuha inda rabbi fi kitab, sesungguhnya ilmu tentang perkara-perkara gaib, ilmu tentang alam ini, ilmu tentang pengetahuan yang dimiliki oleh Allah inda rabbi, di sisi Tuhanku, fi kitab, tertulis di dalam kitab. Muslimin dan muslimat rahimahumullah, para malaikat menulis, para malaikat menulis, para nabi SAW dan para sahabat menulis, para ulama mencatat. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, apabila beliau sudah tua dalam usianya, sebelum wafat, beliau ke hulu ke hilir membawa pen dan membawa buku mencatat ilmu daripada orang-orang yang lain. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdullah, bukankah engkau seorang imam? Bukankah engkau sudah tua? Kenapa engkau masih ke sana kemari mengejar majlis ilmu dengan membawa pen dan buku tulisan? Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal bahawa sesungguhnya pen ini adalah pelita-pelita Islam. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad menyebut bahawa sesungguhnya aku akan menulis ilmu sehinggalah aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, balik kepada tajuk yang ingin kita bincangkan pada malam ini. Saya ingin bersama-sama mengajak tuan-tuan untuk mengenal musuh-musuh Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Seringkali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
Namun jarang sekali kita melakukan usaha tadabbur, memerhatikan dan merujuk kepada tafsir dan memahami apa yang cuba hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa golongan dan nama-nama manusia yang disebut sebagai musuh-musuh Allah sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arasy yang agung, yang memiliki bala tentera yang terdiri daripada malaikat, jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan yang besar, yang memiliki kerajaan yang tidak ada tandingan, yang berada di bawah perintahnya angin, yang berada di bawah perintahnya binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh isi bumi dan langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengabadikan nama-nama individu, nama-nama orang-orang tertentu di dalam kitab suci Al-Quran untuk dibaca oleh manusia, supaya orang ramai, supaya hamba-hamba Allah dapat mengambil pelajaran daripada apa yang ingin Allah sampaikan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang saya ingin maksudkan ialah Allah itu terlalu hebat. Kalau nak ikutkan Allah, tak perlu ada musuh. Allah terlalu hebat, tidak ada musuh yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, Allah tetap menyebut beberapa individu dalam Al-Quran untuk dinyatakan bahawa mereka ini adalah musuh-musuhnya, supaya manusia mengambil iktibar akan kisah-kisah orang-orang tersebut. Al-Imam Ibn Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyatakan 9 orang manusia yang disebut dalam Al-Quran yang menjadi musuh sepanjang zaman. Yang pertama disebut ketua segala musuh di dalam Al-Quran ialah Iblis laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat Iblis, bagaimana dia terkeluar daripada syurga dan daripada kalangan saf malaikat apabila dia ingkar dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sifatnya yang sombong. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bercerita tentang Iblis laknatullah alaih. Para ulama berbahas tentang nama sebenar Iblis. Ada yang mengatakan namanya Azazil, seperti yang masyhur dalam riwayat Israiliyat. Walau bagaimanapun, berkata para ulama seperti Imam Ibn Katsir, penjenamaan atau pemberian nama Azazil tidak ada satupun hadis atau riwayat yang sahih. Yang masyhur namanya adalah Iblis, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang mal'un, yang terlaknat. Adapun nama lain bagi Iblis seperti Azazil dan sebagainya, tidak ada satupun riwayat yang sahih. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Iblis pada asalnya berada dalam kelompok para malaikat. Namun para ulama menyatakan dia bukanlah malaikat atau bukanlah kejadian yang sama dengan malaikat. Ini kerana para malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya, sedangkan Iblis dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api yang panas. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, watak yang kedua yang disebut di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang yang menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Fir'aun laknatullah alaih. Siapakah dia Fir'aun, tuan-tuan? Para ahli sejarah yang disebut sebagai tarikh, pakar-pakar tarikh. Tarikh dalam bahasa Arab bermaksud waktu. Ulama-ulama sejarah, kalimah sejarah dalam bahasa Melayu kita sebut asal daripada syajarah. Syajarah ni pokok. Sejarah dalam bahasa Melayu ambil daripada kalimah syajarah, kalimah pokok. Manakala sirah dalam bahasa Arab bermaksud perjalanan hidup seseorang individu. Perjalanan hidup. Sir asal daripada kalimah saraha. Asal daripada kalimah saraha, iaitu perjalanan seseorang. Manakala tarikh adalah waktu, seperti kita bertanya kepada satu sama lain, hari ini tarikh apa? Berapa hari bulan? Apabila berbincang tentang tarikh, bermaksud kita berbincang tentang kejadian.
Apabila berbincang tentang sirah, bermaksud kita berbincang tentang pribadi tersebut. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para ulama tarikh yang disebut sebagai mu'arrikhun, orang-orang yang mengkaji sejarah, mereka menyebut bahawa Fir'aun adalah bukan nama individu, tetapi Fir'aun adalah nama yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin Mesir. Raja-raja Mesir semuanya dipanggil Fir'aun. Sampai ke hari ini Presiden Mesir pun dikira Fir'aun. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran berdasarkan waktu sejarah iaitu Fir'aun yang melawan dengan Nabi Musa AS, namanya ialah Ramses II. Ramses II. Para ahli sejarah menyebut dia adalah Ramses II seperti yang diriwayatkan daripada beberapa tokoh-tokoh sejarawan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang banyak bercerita tentang Fir'aun, terdapat satu ayat yang sungguh agung untuk kita tadabbur bersama-sama, iaitu ayat di dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Fir'aun sangat banyak dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh para ulama, Allah menyebut tentang Fir'aun sebanyak 67 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan cari dalam Al-Quran, Allah hanya sebut 4 kali. Sedangkan Fir'aun, Allah mengulang-ulang nama Fir'aun sebanyak 67 kali. Bagi menggambarkan kepada kita peribadi Fir'aun sangat penting untuk kita kaji dan ambil iktibar. Fir'aun, menurut ahli sejarah, dia adalah pemimpin Mesir yang menisbahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mendakwa dirinya daripada anak Ra. Anak Ra. Apa dia Ra? Ra ni kalau tuan-tuan tengok cerita Hollywood, tahulah. Ra ni maknanya Tuhan matahari. Orang-orang Mesir, dia panggil matahari itu Tuhan. Sebab tu dia buat piramid, supaya dekat dengan matahari. Dia pun buat piramid tinggi-tinggi, supaya dekat dengan matahari, kerana mereka menganggap bahawa Fir'aun atau pemerintah Mesir adalah merupakan anak Raja Matahari, anak Tuhan, anak Dewa Ra. Dan Fir'aun, di dalam Al-Quran Allah menceritakan dia berbangga, dia sombong dan takabur kepada Allah dengan menganggap dia adalah Tuhan kerana dia menguasai sungai Nil. Dia berkata dalam Al-Quran, dia mengaku bahawa sungai Nil itu berjalan di bawah perintah dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas kepada Fir'aun dengan menjadikan dia dihancurkan oleh air yang dia banggakan sana. Dia berbangga dengan sungai, Allah tenggelamkan dia dalam laut. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Qasas ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Allah menyebut dalam Al-Quran, wa qala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai sekalian pembantu-pembantuku. Fir'aun berkata kepada pembantu dia, malaihi, penolong-penolong dia, pembesar-pembesar dia, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kamu selain daripada aku, kata Fir'aun. Wa qala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, fa'auqid li ya Haman, fa'auqid li wahai Haman, fa'auqid li, bakarkan untuk aku ya Haman, wahai Haman, ala tin, dengan menggunakan tanah, faj'al li sarhan, dan buatlah untuk aku satu menara yang tinggi yang disebut sebagai sarhan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lihat di dalam surah Al-Qasas, Allah mengulang dialog di antara Fir'aun dan Haman. Haman siapa pula? Haman adalah orang selepas Fir'aun yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Watak pertama Iblis, watak kedua Fir'aun, watak ketiga Haman.
Haman. Para ulama mufassirin mengatakan Haman juga bukan nama orang. Haman adalah Menteri Kerja Raya. Haman adalah Menteri Kerja Raya, JKR, Kerja Donald Trump. Haman ni tuan-tuan adalah menteri yang bertanggungjawab bawah Fir'aun, yang melaksanakan segala urusan-urusan Fir'aun. Ada juga para ulama mufassir menyebut bahawa Haman ini adalah Perdana Menteri. Bukan yang sekarang. Perdana Menteri zaman Fir'aun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka berkata Fir'aun, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai Fir'aun, wahai sekalian pembesar-pembesarku, ma'alimtu, aku tidak mengetahui bagi kamu adanya Tuhan selain daripada aku. Lalu Fir'aun memerintahkan kepada Haman, fa'uqid li ya Haman 'ala tini faj'al li sarhan. Wahai Haman, buatlah untuk aku satu menara yang tinggi, sarhan, yang boleh aku panjat atasnya. Satu menara yang tinggi, 'ala tin, yang diperbuat daripada tanah. Ini semua adalah mukjizat dalam Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana piramid dibuat menggunakan tanah. Menggunakan tanah, fa'aqidli, yang telah dibakar. Tanah yang telah dibakar. Beberapa orang ahli kaji, arkeologi, yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran, terutamanya dalam surah Al-Qasas, telah memeluk Islam. Ini kerana Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW 1400 tahun dahulu, dalam keadaan tak ada mikroskop, dalam keadaan tidak ada alat-alat canggih, boleh mengetahui teknologi yang digunakan untuk membina piramid. Al-Quran menceritakan piramid itu dibina melalui batu bata, tanah-tanah yang telah dibakar, dia menjadi keras. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka Fir'aun menyuruh Haman membina menara yang tinggi, supaya, kata Allah Subhanahu wa taala merakamkan dialog dalam surah Al-Qasas ayat 38, faqala Fir'aun, berkata Fir'aun, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku dapat attali'u ila ilahi Musa, supaya aku dapat panjat untuk menuju kepada ilahi Musa, kepada Tuhan Musa. Wa inni la'azunnuhu minal kadhibin, dan aku menyangka Musa itu adalah termasuk di kalangan orang-orang yang berdusta. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kata ulama mufassirin seperti Imam Ibn Katsir, bahawa Fir'aun menyuruh supaya Haman membuatkan menara yang tinggi kerana Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahawa Allah berada di langit. Nabi Musa alaihissalam mengatakan Allah berada di atas langit. Maka Fir'aun menyuruh supaya Haman buat menara tinggi, dia nak panjat, dia nak pergi tengok Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini adalah isu akidah yang mana sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah, terutamanya daripada golongan Hanabilah, orang-orang Hanabilah, mereka tidak mentakwil ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Allah di langit. Mereka berpegang dengan ayat secara asal, secara zahir, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Tuhan berada di atas arasy, yakni di atas langit. Dalam masa yang sama, ulama-ulama daripada kalangan ahli kalam, ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi, mereka memberikan takwil, mengatakan Allah tidak bertempat, Allah tidak berada di atas langit, tetapi bermaksud Allah menguasai langit. Di sana ada perbahasan para ulama. Ada ulama yang mengatakan Allah tidak bertempat, Allah tidak berada di atas langit, kerana mengatakan Allah berada di atas langit bermaksud Allah memerlukan tempat. Satu pihak lagi mengatakan kita tak boleh nak tafsir, nak takwil, nak taktil, nak ubah makna. Kita kena pegang dengan makna zahir. Kita kena pegang dengan makna zahir, Allah berada di atas arasy bermakna Allah berada di atas langit. Perbahasan yang panjang saya mencadangkan tuan-tuan, baca buku Tauhid Uluhiyah dan Asma' wa Sifat yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Di dalamnya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menjelaskan perbezaan pendapat di kalangan para ulama-ulama Islam tentang menafsirkan perihal Ar-Rahmanu ala arsy istawa dan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang Tuhan di langit.
Walau bagaimanapun itu bukan isu kita pada malam ni. Kita nak sebut kata ada dua pendapat dan dua-dua okey, dua-dua okey. Nak kata Allah bukan atas langit, tak ada masalah. Pegang pendapat seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Qurtubi yang memegang pendapat Allah di atas langit adalah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Abu Daud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Daud, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari menyebut Allah di atas langit. Maka di sana ada dua pendapat para ulama. Kita orang awam, kita ambil para pendapat ulama-ulama ini, kita hormat dan jangan gaduh. Jangan gaduh. Hak gaduh tu tak cerdik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam ayat ini kita ambil dari sudut permusuhan. Permusuhan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya tuan-tuan, bagaimana Haman yang bersama-sama dengan yang bersama-sama dengan Fir'aun memusuhi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Haman mati bersama-sama dengan Fir'aun, tenggelam di dalam laut merah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam ayat-ayat Al-Quran kata Imam Ibn Katsir, Allah menyebut Fir'aun bersama-sama dengan bala tentera. Fir'aun wa mala'ihi, Fir'aun dan bala tentera. Kata Imam Ibn Qayyim, ini adalah isyarat yang jelas dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini adalah isyarat yang jelas bagi pemimpin yang zalim, orang bawahannya yang turut taat kepada pemimpin yang zalim, mereka akan menerima nasib yang sama dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim, kelak kamu akan disambar oleh api neraka. Maka kesalahan Fir'aun turut ditanggung oleh Haman, walaupun Haman tidak mengaku sebagai Tuhan. Ini kerana Haman dalam surat menyurat yang dia lakukan, maka dia akan menulis di situ, saya yang menurut perintah. Mana kata Haman ditanggung sekali dosa dengan Fir'aun. Yang seterusnya Allah bercerita tentang kisah Namrud, seperti mana yang tuan-tuan boleh baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Allah bercerita tentang kisah seorang pemimpin ketika tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia, seorang pemimpin yang agung, yang hebat, yang memiliki kerajaan yang besar, yang telah membina Menara Babylon. Menara Babylon, tamadun Babylon di Mesopotamia. Namanya adalah Namrud, bukan nama sebenar. Namrud adalah gelaran bagi pemimpin tersebut. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kisah Namrud dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Iaitu Allah menggambarkan bagaimana sikap Namrud yang sombong, yang mendakwa dia menguasai takdir manusia. Dia boleh menjadikan orang itu hidup atau mati berdasarkan arahannya. Lalu Allah menghina Namrud dengan mematikan dia, dengan membunuh Namrud, dengan mengirimkan kepadanya seekor nyamuk. Raja Namrud dalam keadaan sombong kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan dia mengaku dia boleh menghidupkan dan mematikan seseorang di atas perintah dia, maka Allah menghinakan Namrud dengan mengirimkan nyamuk untuk memadamkan riwayatnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seterusnya Allah bercerita tentang kisah Qarun. Allah bercerita tentang kisah Qarun yang merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang Muslim. Dia beriman dengan Nabi Musa, tetapi demi kekayaan dan kerana harta, dia khianat kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Allah bercerita tentang kisah Qarun dalam Al-Quran pada 4 tempat dalam Al-Quran, pada 4 ayat. Nama Qarun disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Allah menceritakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Apabila slogan yang paling membawa murka Allah kepada Qarun ialah dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku memiliki kekayaan ini adalah
adalah kerana kepandaian aku sendiri. Ini adalah slogan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang menurut jalan Qarun. Aku dapat ni semua atas usaha aku sendiri. Aku dapat ni semua sebab aku pandai. Aku dapat ni semua sebab aku cerdik. Aku dapat ni semua sebab aku yang buat itu dan buat ini. Inilah Qarun yang berkata, innama utituhu, sesungguhnya aku diberikan harta yang banyak, ala ilmin indi, disebabkan ilmu yang aku miliki. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Allah Sulaiman, apabila dia diberikan kekayaan dan khazanah yang begitu banyak, famaqala Sulaiman, apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur am akfur. Nabi Allah Sulaiman apabila diberikan kekayaan, diberikan kemewahan dan kerajaan yang besar, maka dia berkata, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah daripada Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku, am ashkur, adakah aku akan bersyukur, am akfur, adakah aku akan kufur. Muslimin dan muslimat, Allah menunjukkan watak dua orang yang bertentangan. Seorang yang diberikan kekayaan dan bersyukur, Nabi Allah Sulaiman. Seorang lagi diberikan kekayaan dan dia kufur, lalu dia berkata, semua kekayaan ini adalah kerana ilmu yang aku miliki. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, watak yang seterusnya yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah kisah Bal'am bin Bawra. Mana pula ni? Bal'am bin Bawra ialah seorang ulama Bani Israel, seorang alim, seorang wali yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Bawra adalah ulama yang diuji oleh Allah dengan dunia dan kekayaan. Lalu dia tunduk kepada nafsu kekayaan, dia tunduk kepada tekanan dunia. Maka dia meninggalkan dakwah Nabi Musa AS, membelot kepada ajaran Nabi Musa. Lalu Allah menghinakan dia. Dan disebut oleh Imam Ibn Katsir, Allah memberikan perumpamaan Bal'am bin Bawra seperti anjing yang menjelir lidah menginginkan dunia. Seperti anjing. Ayat tentang Bal'am bin Bawra boleh dilihat dalam Al-Quran pada ayat 175 di dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan lihat dalam ayat 175, 176 dan 177 di dalam surah Al-A'raf, Allah menceritakan tentang kisah Bal'am bin Bawra, seorang ulama daripada Bani Israel yang pada asalnya memiliki kemuliaan dan keagungan, namun menjadi hina seperti anjing yang menjelirkan lidah, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kerana belot, kerana difitnah oleh fitnah dunia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan kepada kita bahawa dunia adalah ibarat racun yang sangat besar. Dunia adalah ibarat racun yang sangat besar. Orang-orang yang mengetahui tidak akan menyentuh dunia, melainkan dengan mengambil sikap berwaspada. Manakala orang-orang yang bodoh akan menganggap dunia itu sebagai air yang memiliki nikmat, lalu meminumnya sepuas hati, lalu akhirnya mereka tenggelam dan mati dalam keracunan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu adalah nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran secara jelas pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pula tentang peribadi-peribadi musuh-musuh yang muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang pertama yang tidak ada tandingan dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan dia itu adalah seperti Firaun. Orangnya tidak lain tidak bukan ialah Abu Jahal. Disebut di dalam hadis yang sahih dalam riwayat At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Abu Jahal hadza Fir'aun li hadhihi ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aun bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun umat ni, Abu Jahal. Apa dia kejahatan Abu Jahal? Oh, tak jahat. Tak jahat sangat. Cuma melampau saja. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal?
Abu Jahal tuan-tuan, nama sebenar beliau, bukan beliau, nama sebenar Mamat tu ialah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Kalimah Amru kalau dibaca dalam tulisan Ain Mim Ra. Amru juga dibaca dengan sebutan Umar. Maka sebab tu Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Ya Allah, kuatkanlah Islam di antara dua Umar. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham, atau dipanggil Amr bin Hisham. Untuk pengetahuan tuan-tuan, nama-nama orang Arab dia tidak macam nama orang Melayu. Nama-nama orang Arab dia ada nama asal, nama yang ditukar dan nama yang berubah mengikut keadaan. Misalnya Sayyidina Umar, ketika dia kanak-kanak dia dipanggil dengan nama Umayr. Isim tasghir, isim kecil, nama kecil. Sebagaimana Nabi SAW memanggil Anas bin Malik. Anas bin Malik, masa dia kanak-kanak dipanggil Unais. Ya Unais. Anas dipanggil Unais. Umar dipanggil Umayr. Umayr adalah nama kecil, nama isim tasghir, nama manja bagi Umar, bagi Umar. Maka begitulah Amr bin Hisham, dia juga kadang-kadang dipanggil Umar bin Hisham. Ketika zaman jahiliyah, Abu Jahal dia adalah merupakan orang yang sangat-sangat dihormati dan diangkat sebagai tokoh orang-orang musyrikin. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hisham bahawa Amr bin Hisham yang berasal daripada kabilah Bani Makhzum. Dia berasal daripada Bani Makhzumi, satu kabilah Arab yang sangat terkenal. Amr bin Hisham atau Abu Jahal, ketika usia dia muda, umur 30 tahun, dia sudah diberikan keizinan untuk menyertai Darun Nadwah atau dipanggil Parlimen Mekah, yang mana sepatutnya untuk menjadikan seseorang itu layak memasuki Darun Nadwah, dia hendaklah berusia tua. Kebanyakan ahli-ahli yang berada di dalam Darun Nadwah semuanya 60 tahun dan ke atas. Maknanya orang tua yang boleh masuk. Tetapi disebabkan kebijaksanaan, disebabkan pengaruh dan keturunan yang dimiliki oleh Amr bin Hisham, ketika usia dia 30 tahun, dia sudah dapat masuk ke dalam Darun Nadwah. Maka orang ramai ketika itu memanggil beliau dengan gelaran Abul Hakam. Abul Hakam, bapa orang yang mulia. Abul Hakam, bapa orang yang bijaksana. Hakam bermaksud bijaksana. Abul Hakam. Sehinggalah apabila Nabi SAW membawa dakwah Islam, maka Abu Jahal atau digelar Abul Hakam ketika itu menolak dakwah Nabi SAW kerana dua benda. Sama macam Fir'aun, dia tolak Islam, tolak Musa kerana dua benda, iaitu kerana sombong dan kerana bertentangan dengan hawa nafsu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak riwayat yang membuktikan bahawa Abu Jahal menolak Islam kerana ia dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dianggap lebih rendah kedudukan daripada Abu Jahal. Ada riwayat mengatakan Abu Jahal menyebut, sekiranya Islam dibawa oleh orang yang lebih mulia daripada Muhammad, nescaya kami akan ikut. Dia tak boleh ikut pasal apa? Bagi dia Nabi Muhammad tu level rendah, jadi dia rasa sombong. Maka sebab itu Abu Jahal dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Abu Jahal tuan-tuan memiliki jasa yang begitu besar di dalam menghina dan mengikat dakwah Islam. Di antara usaha yang dilakukan oleh Abu Jahal, dia mengejek ayat-ayat Al-Quran, dan setiap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW akan dijawab oleh Abu Jahal dengan syair-syair beliau. Dia akan create syair. Dalam Al-Quran Allah bercerita tentang pokok zakum. Allah bercerita tentang pokok zakum. Maka berkatalah Abu Jahal, bagi menghilangkan kebimbangan orang-orang musyrikin Mekah, tahukah kamu apakah itu zakum? Zakum tu sebenarnya kurma yang dibalut, kurma yang dicicah dengan mentega, kurma yang disapu dengan lemak-lemak susu, lemak-lemak susu, atau kita sebut mentega.
Muhammad itu menakut-nakutkan kamu dengan istilah yang kamu tidak tahu. Maka dia pun demi nak menunjukkan kesombongannya, dia ambil kurma-kurma, dia cicah dengan susu, dia suruh orang ramai makan. Kamu sekarang ini memakan pokok zakum, dia kata. Maka makanlah orang-orang musyrikin dengan lahap. Maka Amr bin Hisham atau Abu Jahal menghina Nabi Muhammad dengan berkata, kami tidak takut kepada zakum. Kami tak takut. Setiap ayat Quran yang turun akan dijawab oleh Abu Jahal. Dan tidak sekadar itu, Abu Jahal turut terlibat dalam penyiksaan para sahabat Nabi. Antaranya Zinnirah, seorang perempuan yang buta, yang merupakan hamba dalam keluarga Bani Makhzum, yang didera dan diseksa oleh Abu Jahal, sehinggalah akhirnya Zinnirah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan akhirnya Abu Jahal menerima nasib dan hukuman daripada Allah pada tahun kedua Hijrah, apabila berlakunya perang Badar. Walaupun keadaan yang sebenarnya ketika perang Badar tidak memerlukan kepada perang. Ketika berlaku perang Badar, tujuan Nabi SAW mengirimkan tentera untuk menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah berjaya mengelakkan serangan daripada Nabi, maka tak perlu perang. Tetapi Abu Jahal lah orang yang bertanggungjawab mengapi-apikan orang-orang musyrikin dengan menyembunyikan maklumat bahawa barang-barang mereka telah selamat daripada tentera Nabi Muhammad, dengan mengatakan sebenarnya Muhammad sedang menikmati barang-barang dan harta orang-orang Mekah. Apakah kamu sanggup membiarkan Muhammad menikmati barang-barang dan harta orang-orang Mekah? Marilah kita ambil dan rampas kembali barang-barang kita daripada Muhammad. Sedangkan fakta yang sebenar, Abu Sufyan telah berjaya melarikan diri daripada Nabi dan sepatutnya tak perlu berlaku perang. Tapi Abu Jahal lah yang meniupkan penipuan dan meniupkan permusuhan orang-orang musyrikin Mekah, bahawa Nabi konon-kononnya dah dapat angkat harta kita, marilah kita tutup bela. Maka berlakulah perang Badar, dan semua orang yang terlibat dalam peperangan tersebut akhirnya menyesal akibat ditipu oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal sendiri menemui ajalnya dalam peperangan Badar. Setelah dibunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar, para sahabat Nabi SAW mencampakkan mayatnya dalam lubang yang digali dan ditimbus dengan tanah. Namun keesokan harinya, anak dia Ikrimah bin Abi Jahal mendapati mayat bapaknya telah terlontar keluar daripada lubang yang telah digali. Dia nampak mayat bapak dia duduk atas tanah. Maka Ikrimah bin Abi Jahal menggali lagi lubang dan memasukkan mayat bapak dia dan menutup lubang tersebut. Dan keesokan malamnya dia mendapati mayat bapak dia sekali lagi berada di atas tanah. Maknanya bumi tak nak terima mayat bapak dia, tercampak keluar. Maka Ikrimah menganggap itu adalah perbuatan Nabi Muhammad dan rakan-rakannya. Maka apa yang dilakukan oleh Ikrimah, dia menanam mayat Abu Jahal di tempat yang jauh daripada orang ramai. Lalu dia menggorek lubang dan dia memasukkan mayat bapak dia dan dia tutup dan dia letakkan batu. Dan keesokan harinya sekali lagi dia melihat mayat bapak dia tercampak keluar. Akhirnya diketahui ini bukan perbuatan Muhammad dan rakan-rakannya, tetapi adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, musuh Islam pada zaman Nabi adalah ramai. Namun disebut oleh para ulama, antaranya Asy-Syaikh Dr. Safiur Rahman Mubarak Furi di dalam kitabnya Rahiqul Makhtub, dan disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah, ada lebih kurang 7 orang yang merupakan musuh pokok Islam ketika zaman Nabi SAW. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua ialah Umayyah bin Khalaf, orang yang terlibat dalam menyeksa keluarga Sumayyah atau keluarga Ammar bin Yasir, dan orang yang terlibat menyiksa dan mendera Sayyidina Bilal bin Rabah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bercerita tentang Umayyah bin Khalaf. Kalau Abu Jahal, kelebihan dia adalah pada kuasa politik dan kebijaksanaan memimpin masyarakat Mekah, Umayyah bin Khalaf, kelebihan beliau ialah pada kekayaan dan kemewahan harta. Maka kalau dinisbahkan dengan zaman Nabi Musa AS, kalau Abu Jahal seperti Fir'aun,
Umayyah bin Khalaf adalah ibarat kepada Qarun. Umayyah bin Khalaf bin Safwan. Bapa dia Khalaf bin Safwan adalah merupakan seorang jutawan di kota Mekah. Bahkan disebut sebagai orang yang paling kaya dalam masyarakat Quraisy. Ini kerana Umayyah bin Khalaf merupakan keturunan daripada Ka'ab bin Lu'ay, orang yang pertama yang membawa ajaran berhala dalam masyarakat Arab. Umayyah bin Khalaf, dia memiliki perniagaan menjual berhala-berhala di kota Mekah. Semua berhala-berhala dalam kota Mekah adalah milik Umayyah bin Khalaf. Dialah tokeh. Dialah kontraktor dia. Semua projek-projek membina berhala dalam kota Mekah adalah di bawah Umayyah bin Khalaf. Dan dia ini seorang yang gemuk badan dia. Dia juga terbunuh dalam peperangan Badar. Diceritakan kisah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, dia ada kawan karib yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Umayyah bin Khalaf, dia duduk di Mekah dan dia berdagang dan berniaga di seluruh tanah Arab, antaranya di Syam, antaranya di Madinah. Di Madinah, dia berniaga sebagai mengirimkan barangan-barangan keperluan kulit seperti kulit kambing, unta dan sebagainya kepada penduduk Madinah. Manakala di Mekah dia menjual berhala-berhala dan cenderahati kepada orang-orang yang mengunjungi Kaabah. Umayyah bin Khalaf, ketika dia ke Madinah atau ke Syam, dia akan menumpang di rumah pemimpin orang-orang Aus, suku Aus yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Orang-orang Madinah sebelum Islam dikenali sebagai Yasrib. Penduduk Yasrib terbagi kepada dua, suku Khazraj dan suku Aus. Pemimpin suku Aus bernama Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Nabi yang memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari ada membuat satu bab manaqib Sa'ad bin Mu'az, kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Apakah dia kelebihan Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan? Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika beliau meninggal dunia akibat tercedera dalam peperangan Khandaq,